Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam terjah, saudara dan saudari yang dihormati sekalian. Bertemu sekali lagi kita dalam Bicara Rakyat, dan kali ini masih berkisarkan kepada kenyataan saya berkaitan dengan isu kononnya kerajaan negeri Pahang zalim dan menghalang program agama kuliah di sebuah masjid di Maran, Pahang baru-baru ini. Dan selepas kenyataan itu, berpuluh ribu yang menonton video terbabit di TikTok dan juga di YouTube. Sementara itu anda jangan lupa follow TikTok saya CMK Cucu Mak Hilau dan CMK Syukri Ramli, ataupun follow YouTube channel kita, subscribe CMK TV, channel CMK TV. Okey, dan kali ini saya masih lagi nak bicarakan tentang kenyataan saya itu yang mendapat kecaman daripada rakan-rakan, terutamanya para penyokong Perikatan Nasional PN, kerana dalam dakwaan saya itu jelas menunjukkan fakta bahawa kenapa pemimpin-pemimpin politik ini harus dihalang daripada menyampaikan kuliah, menyampaikan tazkirah, menyampaikan ceramah di masjid-masjid dan surau-surau, terutamanya masjid yang besar yang menjadi tumpuan kepada umat Islam dalam sesuatu kampung, dalam sesuatu taman, dalam sesuatu kawasan, dalam sesuatu daerah dan sebagainya. Dan ia juga membuka mata kepada semua pihak. Mereka sedar bahawa isu ini sudah lama sebenarnya berlaku, dan kali ini saya terpaksa membuat satu kenyataan yang lebih berani untuk membuktikan bahawa tujuan dakwah dan tazkirah itu betul menggunakan kitab, tetapi oleh kerana mereka ataupun pendakwah-pendakwah yang bertopeng kononnya berdakwah, tetapi sebenarnya mereka menyebarkan dakwah agenda parti masing-masing. Sebab itu bukti-bukti yang saya berikan, terdapat aduan-aduan, terdapat laporan-laporan daripada penduduk yang takut untuk ke masjid, ke surau, kerana sering diundang ialah penceramah-penceramah parti politik, terutamanya parti Islam. Okey, dan bagi saya perkara ini sebenarnya berlaku di seluruh negara, dan kesedaran ini perlu diberikan kepada seluruh rakyat. Kita tidak mahu momokkan bahawa hanya parti Islam ini sahaja yang mahukan Islam tertegak di atas muka bumi ini, terutamanya di tanah air kita Malaysia ini. Kalau betul mereka-mereka ini nak mengangkat Islam, mengangkat dakwah Islamnya itu, kenapa kita hairan? Kenapa bila kamu berada di dalam kerajaan, berada dalam kabinet, bahkan memegang portfolio agama, jangankan nak melaksanakan undang-undang hudud yang dituntut oleh Islam, tetapi RUU 355 pun kamu gagal untuk membangkitkannya agar diluluskan di Dewan Rakyat. Dan bahkan bagai-bagai lagi isu pramugari tidak memakai tudung dan sebagainya, semua senyap sepi. Itu di peringkat nasional, di peringkat negeri Pahang. Saya salah seorang yang rapat dengan kepimpinan dan juga ahli-ahli daripada parti-parti Islam ini, dan saya nak beritahu ketika Muafakat Nasional masih kukuh, ketika MN itu masih kukuh di bumi Pahang Darul Makmur ini, dan saya adalah calon pilihan raya kecil di Dun Chini pada bulan Julai 2020. Kehadiran saya sebagai calon sebenarnya atas mandat yang diberikan oleh parti Islam, sebab mereka kecewa Datuk Seri Najib dan Razak tidak memberikan kerusi itu kepada
parti ini. Karena apa? Mereka telah memenangkan Barisan Nasional di 6 pilihan raya kecil sebelum itu, termasuk membantu mengangkat calon daripada bukan Islam MCA di PRK Tanjung Piai, menolak seorang guru, seorang ustaz yang mempunyai tahfiz di sekolah pondok ini sendiri di Tanjung Piai, Johor. Kemudian berbagai pilihan raya kecil lagi menang, dan sebab itu mereka menuntut untuk Don Cini diberikan. Dan saya ketika pagi pilihan raya dan sebagainya, sebelum pilihan raya, saya telah mengadakan beberapa pertemuan dengan mereka. Saya pun terkejut kenapa mereka menjadikan saya sebagai kenapa bukan orang parti sendiri, sebab mereka takut nanti dituduh cuba untuk memecah belahkan muafakat nasional. Jadi saya pagi pilihan raya pun saya diiringi oleh rakan-rakan daripada parti Islam. Tapi bila sudah saya duduk di situ, saya bertanding, saya mengangkat isu-isu utamanya berkaitan pencemaran di Tasik Chini, isu Feldanya, isu apa semua, saya pula diserang oleh mereka. Sedangkan isu-isu yang saya angkat itu adalah isu yang diperjuangkan oleh mereka sekian lama. Tapi bila dah berada dalam muafakat nasional ketika itu, saya yang diserang. Saya pun hairan. Ini cara kepimpinan Islam. Dan ketika saya kalah, saya beritahu kepada mereka, saya kalah. Tidak apa, tapi bagi saya telah memperjuangkan apa yang kamu perjuangkan dulu. Tapi kamu tidak menyokong saya. Sebab itu saya tak hairan bila muafakat nasional akhirnya terpecah apabila parti Islam ini tiba-tiba bermain 2 kolam. Saya tak pelik. Sebab ini akan berlaku. Termasuk saya bertanding di PRK sini, pada minggu kedua sokongan tidak diberikan kepada saya. Kerana apa? Kerana awal daripada pemimpin pusat, saya dijadikan sebagai kambing hitam untuk bertanding di PRK Don Cili. Tapi tak apa, itu pengalaman hidup saya untuk saya kenang sehingga kanak cucu. Tapi saya nak bagi tahu, ya, sudahlah bermain dengan Islam untuk politik. Kita tahu politik dan Islam tidak boleh dipisahkan, betul. Tetapi jangan mempergunakan agama untuk kepentingan politik. Ini berbeza. Contoh, ya, kita dah tahu dah, pemimpin mengurusi PN sendiri pernah mengatakan parti Islam ini sebagai parti ajaran sesat, dan gerakan sendiri pernah mengatakan mereka tidak akan menolak hudud dan sebagainya sekiranya dilaksanakan. Tapi hari ini kamu boleh bersama mereka, kamu boleh duduk dengan mereka, kamu boleh bersetuju dengan mereka, maka jiwa kamu berubah-ubah. Dulu kamu duduk dengan DAP, kamu duduk dengan PKR, kamu duduk dengan UMNO, kamu duduk dengan semua orang kamu nak duduk. Tetapi jiwa kamu sudah berubah. Contohnya di negeri Pahang ini, saya nak beritahu. Dalam isu Linus contohnya, pemimpin parti Islam berjuang. Tapi bila sudah duduk di dalam kerajaan ketika itu, muafakat nasional, ada pula elang bulan-bulan, saya tak tahu berapa, tapi jumlah dia puluh ribu juga. Terus masing-masing senyap sunyi. Saya berjuang isu Busangking tak berbunyi. Saya berjuang isu pencemaran alam sekitar tidak berbunyi. Saya berjuang, kita aktivis alam sekitar, kita berjuang isu pembalakan tak berbunyi. Kita berjuang isu semua tak bunyi. Bahkan ada pemimpin yang dulu lantang bersuara isu Lina, tiba-tiba minta maaf kerana kenyataan-kenyataan. Apa ni? Bermakna kamu boleh berubah. Sebab tu saya beritahu, bila kamu boleh berubah, kamu bukan perjuangan Islam sebenar. Kalau kamu perjuangan Islam sebenar, kamu kena kekal. Yang pertama, kamu mesti bergerak solo. Kerana saya tahu dalam parti Islam, kalau kalah di dunia, menang di akhirat. Kamu tak perlu bergabung dengan sesiapa. Kamu dah gila kuasa, kamu nakkan kuasa. Bukti dia apabila pemimpin UMNO di Arau, Datuk Seri Adam Kasim, dan juga Datuk Seri Ismail Mutalib di Maran dibuang daripada parti. Kamu beri laluan. Tiba-tiba pula orang yang dah dibuang daripada parti diberi laluan untuk bertanding atas Perikatan Nasional, dan kamu boleh parti Islam menyokong mereka, dan mereka menang. Kita tak pelik, mereka menang. Tapi saya nak bagi tahu mana perjuangan kamu sebenarnya. Sedangkan kamu sepatutnya
perjuangan Islam ni dulu, kini dan selamanya, sepatutnya kamu teguh dengan pendirian, tidak goyang dengan segala tindak tanduk, dan kamu kena kekal, kena kekal dengan apa yang kamu perjuangkan berlandaskan Al-Quran dan hadis, sunnah ulama-ulama. Tapi hari ini kamu bertukar.